Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz pengurusi majlis yang saya hormati, Tuan Nazir dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid As-Sabirin, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat dan seterusnya muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini dapat kita bertemu dalam masjid rumah Allah ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya nak habis awal malam ni, ya, saya nak balik Ipoh. Saya dah 4 hari dah tak balik. Ya, saya baru sampai sahaja dari Sarawak. Ya, sejak hari Khamis, Jumaat, Sabtu sampai sekarang belum balik rumah. Sejak hari Khamis yang lepas, kalau tuan-tuan tengok forum perdana dalam TV1, ya, daripada siang saya keluar sampailah hari ini baru nak balik ke Ipoh. Jadi saya nak habis awal, insya-Allah. Ya, dalam pukul 12 kita habislah. Ya, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Taala ni dia sebut allazi khalaqal maut. Dialah yang menciptakan mati. Wal hayah, dan menciptakan kehidupan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut mati dulu, selepas itu baru Allah Ta'ala cerita hidup. Mati dulu. Dialah yang menciptakan mati, dialah yang menciptakan hidup. Kenapa dalam ayat ini Allah cerita mati dulu baru Allah Ta'ala cerita hidup? Bukan dalam ayat ni saja, dalam ayat-ayat lain pun Allah cerita tentang mati dulu baru hidup. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ayat lain pun Allah Ta'ala sebut, bagaimana kamu boleh lawan aku, bagaimana kamu boleh kufur pada aku, padahal kamu semua ini, kata Allah, asal kamu adalah mati. Kemudian kami hidupkan kamu, kemudian kami matikan kamu, kemudian kami hidupkan kamu semula, dan kamu dikembalikan pada Allah. Maknanya 4 kali kita ni, 2 kali mati, 2 kali hidup. Hidup mati yang pertama yang kita dah lalui. Bila? Dulu lah. Kita lahir tahun 50. Tahun 46 kita di mana? Kita lahir tahun 60. Tahun 58 kita di mana? Kita lahir tahun 61. Tanggal 31 Ogos 57 kita di mana? Belum ada lagi. Maknanya pada zaman itu kita mati. Mungkin pada masa itu jasad kita, badan kita duduk dalam tanah lagi, mungkin pada pokok-pokok, mungkin pada akar kayu, mungkin pada padi, mungkin pada sungai, mungkin pada air. Kita tak tahu di mana kita berada. Tetapi bila ditiupkan, bila diciptakan manusia, bila diciptakan kita, ditiupkan roh kepada kita, barulah kita hidup. Sekarang kita hidup. Dulu kita mati, sekarang kita hidup. Selepas ini kita mati. Bila? Wallahu a'lam. Selepas kita mati, kita akan dibangkitkan semula. Dan kebangkitan itu tidak akan lagi mati-mati. Mati, hidup, mati, hidup. Maka Allah Ta'ala sebut kepada kita, allazi khalaqal maut. Dialah yang menciptakan kematian. Sebab itu tuan-tuan, kita di sini jangan sombong. Apa sebab nak sombong? Apa sebab nak belagak? Sama je kita, tuan-tuan. Tak ada beza, tak ada kurang apa pun kita. Sama je. Saya yang duduk di atas kerusi ni sama je dengan tuan-tuan. Beza saya dapat mikrofon dan air segelas. Tuan-tuan tak dapat. Sama je. Kalau saya turun ke bawah pun samalah dengan tuan-tuan. Tidak ada beza pun. Saya yang berserban berjubah sama saja dengan tuan-tuan yang berbaju Melayu, yang berseluar panjang, yang ber-t-shirt, yang berjubah, yang
berkemeja, yang ber-t-shirt, sama aja. Tak ada beza apa. Yang membezakan kita pada malam ini satu perkara saja, yang dipanggil sebagai takwa. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu saja yang membezakan kita di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Tuhan tak tengok harta kita banyak mana. Tuhan tak tengok. Tuhan nak tengok pasal apa? Harta kita, harta kekayaan Allah pun tiada terhingga. Apa yang Allah nak tengok tentang keturunan kita? Keturunan kita semua ni berasal daripada air yang hina. Min nutfah khalaqah faqaddarah, kata Allah. Kamu tu diciptakan oleh Allah daripada air yang hina. Apa makna air yang hina? Air yang hina bukan maknanya air tu najis. Air yang hina bukan najis. Kalau air yang hina tu najis, kita pun najis. Dia tidak najis. Air yang hina tu maknanya orang tak teringin. Ni, dalam gelas ni air mineral. Nanti kalau ustaz nak minum, sila. Siapa-siapa nak minum pun sila. Semua orang nak minum kalau dahaga. Cubalah dalam gelas ni air mani. Siapa nak minum lah. Tobatlah home, orang tak minum, tuan. Tak ada siapa yang nak. Pergi ke pasar malam, pergi pasar minggu, jual air lecikang, air sirap ros, air sirap Bandung, air mani satu tabung. RM1. Agak-agak yang mana habis dulu. Orang langsung tak singgah kedai dia, tuan-tuan. Itulah asal usul kita. Bila itu asal usul kita, apa asal kita nak sombong? Dengan kita perasan kita segak, dengan kita perasan kita lawa, dengan kita beranggapan kita kaya, dengan beranggapan kita ini ilmu banyak, dengan beranggapan kita ni anak-anak berjaya, dengan beranggapan kita banyak wang. Tidak ada nilai di sisi Allah. Yang Allah nilai satu saja, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu semua di sisi Allah, siapakah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu? Sebab itu tuan-tuan, kita kena jadi orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Adakah orang yang bertakwa itu takut pada Allah? Ya, takut kepada Allah. Yang kedua, apa maksud orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu ialah orang yang cinta pada Allah. Sebab orang kita faham, takwa hanya bermaksud takut. Sedangkan takut itu satu maksud yang kecil di dalam takwa. Dalam takwa itu ada satu lagi perkataan. Maksudnya ialah cinta pada Allah. Ni kecintaan pada Allah nombor satu. Tuan-tuan, kita datang semayang ni cinta pada Allah. Sebab aku cinta pada Allah, aku taat pada Allah. Aku cinta pada Allah, sebab itu aku junjung perintah Allah. Aku cinta kepada Allah, sebab itu aku rindu nak bertemu dengan Allah. Itu cinta. Kerana aku cinta kepada Allah, aku rajin baca Quran. Kerana aku cinta kepada Allah, aku ini fastabiqul khairat. Aku berlumba-lumba nak buat kebajikan. Orang yang tak bertakwa kepada Allah, dia tak cinta. Ingat pun tidak. Ingat pun tidak. Sebab itu tuan-tuan, orang yang cinta kepada Allah ni, apa benda yang dia buat bukan kerana manusia. Yang dia buat semata-mata liwajihillah, semata-mata kerana Allah. Nak sampai tahap kerana Allah tu, kita tak tahu macam mana cara nak dapat. Sebab kadang-kadang kita ni bertukar niat. Usalli fardhu maghribi salasa raka'ati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, lillahi ta'ala, kerana Allah. Tapi dalam solat dah lain tukar niat. Sedang semayang maghrib, tiba-tiba ada orang nampak dia semayang. Dalam hati dah berbisik, mesti dia puji aku semayang. Hati sudah bertukar. Ni yang kita takut. Dalam takwa itu ada apa? Dalam takwa itu ada tawakal pada Allah. Kalau orang itu orang yang bertakwa, dia yakin pada Allah. Dia tak yakin gelang ini boleh menyembuhkan penyakitnya. Dia yakin hanya Allah. Dia tidak confident bahawa cincin ini boleh menghalang santau. Bukan cincin yang boleh menghalang santau, Allah. Tetapi orang yang tidak bertakwa,
Dia kata cincin ini tangkal, gelang ini pun tangkal, rantai ini pun tangkal. Nah, anak kamu sudah dipakai tangkal, dia takkan menangis lagi, baliklah rumah. Dia pun beranggapan bahawa tangkal ini dapat menghindarkan hantu jemalang. Maka dia sudah tidak bertakwa kepada Allah, sebab beranggapan bahawa tangkal, batu dan sebagainya lebih berkuasa daripada Allah. Orang yang macam ini tidak bertakwa, sebab dia tak yakin. Ada orang yang bila tengok tabung masjid, tak teringin nak masukkan duit, sedangkan dalam poketnya ada RM500. Kalau dia masuk RM10, belum luak RM500 dia. Tapi kenapa dia tak masukkan? Sebab dia tak bertawakal pada Allah. Kalau aku masuk ini, Allah Maha Kaya, Allah akan gantikan kepada aku lebih banyak daripada ini. Tetapi kerana alasannya kenapa tidak sedekah, tak ada duit kecil. Abang tak masuk ke duit dalam tabung tadi abang? Allah, semua nok 50. Nok RM1 tak ada. Habis tu masuklah nok 50. Merapu kamu. Nampak? Merapu dia kata, tuan-tuan. Yang nak balasnya Allah. Kalau dia yakin Allah nak balas, apa dia susah hati? Masalah dia, ustaz, bulan lepas saya dah masuk RM50. Kemudian saya pergi buat dekat bank, saya cek, ustaz, tak nampak pertambahan duit. Sebab itu saya tak masukkan. Orang macam ni kita nak sebut kepala otak dia pun boleh juga, tuan-tuan. Adakah hari ni masuk duit, besok dah top up duit dia? Tak. Allah nak bagi rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukankah Allah sebut begitu? Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, kami mudahkan urusannya dan kami berikan kepadanya rezeki tanpa dia duga. Rezeki tanpa dia duga. Mana nak tahu, tuan-tuan? Rezeki tanpa disangka. Dia pergi dekat pasar raya Maidin, ada cabutan bertuah, dia pun isi borang masuk. Orang hantar surat, anda telah memenangi motor kris sebuah. Allah, subhanallah. Nampak? Rezeki Tuhan nak bagi. Mana nak tahu? Kadang-kadang Allah bagi pada kita rezeki anak-anak yang baik. Adakah anak yang baik itu lebih besar nilainya daripada RM50? Atau lebih kecil dari RM50? Tuan-tuan ingat senang ke nak dapat anak yang soleh sekarang ni, tuan-tuan? Ingat senang ke nak dapat anak-anak yang baik? Saya sampai tadi, tuan-tuan sedang berzikir. Budak-budak tadi ada di luar. Bila dia orang tengok saya sampai, tanpa disuruh, semua pakat bersalam dengan saya. Ada dekat 7 orang 8 orang tadi bersalam. Padahal dia orang bukan kenal saya pun. Dia orang bukan pernah salam dengan saya pun. Mereka tak pernah tengok saya pun. Tapi automatik duduk atas meja di luar sana, bila tengok ustaz, bangun salam. Ada yang last kali tu dia heret adik dia, salam dengan ustaz. Adik dia pun salam, pum, dia cium pipi di sini, tuan. Ini tanda-tanda budak yang baik. Tuan-tuan ingat senang ke nak dapat rezeki budak-budak yang baik? Tadi pagi saya kuliah subuh di Masjid Matang Jaya, Kuching. Kuliah subuh di Matang Jaya, sarapan di Kuching, makan tengah hari atas langit, tuan-tuan. Makan petang nun sup giabok, tuan-tuan. Hebat Ustaz Kazim ni. Nah, sarapan pagi breakfast di Matang Jaya, makan tengah hari di airport Kuching. Saya naik kapal terbang tadi pukul 2 petang. Makan petang nun pukul 7 tadi sup giabok ujung. Bila makan malam tak makan dah, besok pula makan. Subhanallah, tuan-tuan. Tadi kuliah subuh di Matang Jaya, 2 baris, tuan-tuan. Budak-budak kecil semua sembahyang subuh. Ingat senang ke budak-budak kecil nak sembahyang subuh? Sembahyang subuh bukan jom heboh. Jom heboh budak-budak datang tak heran, biasa bro. Ini sembahyang subuh. Adakah budak-budak itu hebat? Ya, budak-budak itu hebat. Tetapi yang lebih hebat ialah mak bapaknya. Mak bapaknya boleh kejutkan anak, boleh mandikan anak, boleh pakaikan baju anak, boleh pegang tangan anak, boleh masukkan dalam kereta, boleh parking kereta, pimpin tangan anak dia. Sembahyang subuh elok-elok. Ayah sembahyang, anak sembahyang. Dua-dua orang hebat.
Nak jadi orang macam ni tuan-tuan, kena ada takwa. Orang takwa ni Allah bagi rezeki anak-anak yang baik. Kadang-kadang sedekah yang kita sedekahkan itu tuan-tuan, Allah balas bukan melalui anak. Allah balas, dia baginya suami yang baik, dia baginya isteri yang baik. Dan ingat senang nak dapat suami yang cemerlang zaman sekarang ni. Senang ke nak dapat isteri yang terbilang. Yang banyaknya temberang. Suami temberang, isteri pun temberang. Kita kalau dapat isterinya adalah isteri yang solehah, setengah dunia kita dah dapat. Siapa-siapa yang beroleh isteri yang bertakwa, yang solehah, seolah-olah kita telah dapat seluruh dunia ataupun separuh daripada dunia ni tuan-tuan. Nikmat dunia tu ada pada isteri kita yang solehah. Sebab itu tuan-tuan, jom jadi orang bertakwa. Bagaimana nak jadi orang bertakwa? Inilah tajuk kita hari ni, fastabiqul khairat. Pantang jumpa benda baik, berebut nak buat. Pantang tengok benda baik, sibuk nak buat. Pantang berjumpa dengan benda yang baik-baik, dia yang dulu-dulu nak buat. Itulah orang bertakwa. Malam ni ada ceramah ke? Ya, malam ni ada ceramah ustaz dari Ipoh. Ya ke? Tak apa, aku paling sampai awal. Pukul 12 tengah hari dah sampai. Awal gila tuan-tuan. Sampai pukul 7 dia sakit perut. Sampai sekarang tak balik-balik ke masjid tuan-tuan. Terus tidur di rumah ni. Tuan-tuan, orang yang paling awal nak buat baik, bila dengar saja gotong royong perdana, bukan ceramah saja perdana, gotong royong, dia yang paling awal sampai. Dengan cangkul, dengan sabit, dengan penyaka, dengan penyapu, semua dia bawa. Ini orang yang hebat. Fastabiqul khairat. Tuan-tuan, kita hari ini nak melancarkan kutipan membantu rumah Pak Meon yang terbakar. Dia yang paling awal sampai bagi duit. Nah, 100 saya sedekah. Belum dilancarkan, dia dah sedekah dah. Ini orang yang dipanggil fastabiqul khairat. Aku dengar Pak Mat Tempe sekarang ada di hospital. Sakit. Astaghfirullahalazim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan semalam saja aku jumpa dia. Sabar Pak Mat, sabar, dia belum meninggal. Memang dia belum meninggal. Habis itu Pak Mat sebut innalillah tadi. Apa kamu ingat innalillah ni untuk orang meninggal saya? Petang ni juga dia pergi ziarah di hospital tuan-tuan. Ini dipanggil fastabiqul khairat. Sebab ada orang yang bila tahu orang sakit dah mati baru nak ziarah. Din, Pak Mat Tempe dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cadangnya petang ni aku nak ziarah, tak sempat juga. Padahal Pak Mat Tempe dah sakit 4 tahun. Tak diziarahnya 4 tahun hamba Allah tu. Duduk terkangkang di rumah dia. Bila dah meninggal, pandai pula cakap, cadang petang ni aku nak ziarah dia. Bro, orang Perak kata nampak benar nipunya. Kalau buatnya tak mati Pak Mat Tempe petang ni, tobatlah hum pun dia tak ziarah lah tuan-tuan. Ini manusia yang tak fastabiqul khairat. Tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala sebut mati dulu? Sesuatu benda yang besar Allah sebut awal, yang kecil Allah sebut di belakang. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Jarang kita baca zakat dulu baru solat, jarang. Dalam Quran sebut solat dulu baru zakat, menunjukkan solat tu besar. Zakat tu bukan tak besar, zakat tu besar juga, tapi tak boleh lawan semayang. Kenapa Allah gunakan perkataan wa aqimus solat, dirikan solat? Sebab nak dirikan solat, badan kena bersih dari najis, badan kena bersih daripada hadas, tempat kena bersih daripada najis, pakaian kena bersih daripada najis, mesti ada wudu, mesti ada time nak solat, mesti mengikut kiblat, mesti ada syarat-syaratnya. Nak mendirikan solat itu daripada kecil sampai besar-besar kena jaga, khusyuk kena jaga, niat kena jaga, mengikut kena jaga, tertib kena jaga, semua kena jaga. Sebab itu dipanggil mendirikan solat. Sebab perkataan mendirikan tu susah. Saya mendirikan sebuah sekolah, susah tu. Saya mendirikan sebuah pondok kecil,
Tak susah. Sebab tu kita kata, kamu buat apa mat? Saya buat pondok. Jarang sebut saya mendirikan pondok. Apa susahnya kamu pacak je Pondok Lemang. Susah ke? Kamu buat apa Din? Saya buat Pondok Lemang, nak meniaga bulan Syawal. Ada tak Din tu sebut, kamu buat apa Din? Saya mendirikan sebuah pondok. Susah ke? Tak. Dia sebut buat. Tetapi masjid, mendirikan masjid. Daripada piling, soil test, daripada buatnya tapak, buatnya tiang, buatnya siling, buatnya bumbung, buatnya bangunan, buatnya tai, pasang aircon, pasang api. Susah. Sebab itu dipanggil mendirikan masjid. Solat pun begitu, mendirikan solat. Zakat senang. Zakat tak payah susah-susah. Mana ada zakat kena ambil wuduk? Abang ambil wuduk buat apa? Nak bayar zakat. Mana ada tuan-tuan? Tuan-tuan nak bayar zakat fitrah dekat Amil bulan Ramadan yang lepas, Amil tunggu dekat pasar raya depan, duk menung atas kerusi tu. Sekarang ni Amil semuanya ada. Stesen minyak ada, stesen bas ada, stesen pasar raya pun ada. Sampai sekarang ni Amil zakat pandu lalu. Macam beli KFC je rupa dia. Naik motor berhenti bayar zakat, tak payah turun, jalan. Kereta pula masuk, motor pula masuk. Cuma tak nak bayar je, itu yang pelik tu. Mana ada Amil masa kita nak bayar zakat, ada tu Amil tanya, ada dah mandi ada besar dah? Tak ada tuan-tuan. Lantak kamu lah bak RM7, tarik resit balik. Mana ada syarat nak khusyuk ke, syarat nak tunggu waktu 1.40 baru nak dak? Sebab itu dipanggil tunaikan zakat. Solat benda yang besar, zakat di bawah solat. Allah sebut langit, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Maknanya tuan-tuan, langit lebih besar daripada bumi. Sebab tu jarang Allah sebut bumi dulu baru langit. Dalam Quran Allah sebut yang besar dulu, langit dan bumi. Allah sebut dalam Quran, minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia. Jin dulu, manusia di bawah. Menunjukkan bahawa jin lagi besar pada orang. Jin lagi banyak daripada manusia. Jin lagi panjang umur daripada kita. Itu sebutan jin itu. Sebab tu jin besar panjang umurnya. Pasal dia banyak, dia besar, dia panjang umur daripada manusia. Maka Allah sebutkan dulu benda itu. Bila Allah Ta'ala sebutkan bahawa mati dulu baru hidup, menunjukkan bahawa mati adalah urusan yang sangat besar pada kita. Mati ni urusan besar tuan-tuan. Kenapa mati itu urusan besar? Yang pertama, bila dah mati, dah tak boleh buat ibadat. Duduk dalam tanah, dah tak boleh buat ibadat. Walaupun Tok Imam mengajar dia. Tok Imam baca telkin, ya Ihsan binti Zainal, ya Ihsan binti Hafsah, maka apabila kami meninggalkan kamu di sini, maka tinggallah kamu berseorangan sampai hari kiamat. Ada mayat tu jawab, ya. Ada tu jawab. Kalau mayat tu jawab dengan tu imam terlari tuan-tuan. Yang tak larinya yang pegang cangkul, letih ngorek kubur. Apa hal semua lari ni? Kalau mayat tu kata, apa asal lari pula tu imam? Dengan pegali kubur melari tuan-tuan. Siapa ke namanya? Tok Bilal apa nama? Tanah kubur tu, Tok Bilal Khan nama dia tuan-tuan. Saya penggali kubur, saya tak tahu itu nama Nasir Bilal Khan tuan-tuan. Subhanallah. Sebab itu saya dah sebut cakap pada tuan-tuan, ada pengarah filem offer saya berlakon. Ya, pengarah filem berlakon dalam satu filem dan drama 26 episod. Saya dipilih untuk melakon sebagai ustaz. Dia kata untuk menggantikan Allahyarham M. Rajoli.
Sebab dia kata kebanyakan ustaz-ustaz yang berlakon dalam cerita bukan ustaz. Bila tangkap hantu tak real. Habis-habis kuat pegang botol, bismillah, Allahu akbar, udah habis, senang benar tangkap hantunya. Jadi tak ada doa, tak ada panjang-panjang ayatnya. Kami nak orang yang panjang-panjang bacanya. Oh begitu pula. Pelik-pelik tuan-tuan manusia ni. Cuba tuan-tuan tengok ustaz-ustaz berlakon drama. Yang jadi ustaz tu kompong kerjanya nangkap hantu. Saya kata kalau kerja nangkap hantu tak payahlah. Menyemuk je tuan. Ingat ustaz ni kerja nangkap hantu, okey? Dia kata dah, ustaz adalah peranan utama, pelakon utama. Saya jadi ustaz ke? Ya, ustaz memegang watak Ustaz Kazim. Kalau gitu saya nak. Ya. Jadi tuan-tuan tunggulah nanti saya berlakon filem ya. Lepas ni tak ceramah dah. Lepas ni makcik-makcik boleh undi saya dalam anugerah bintang popular selepas ini insya-Allah. Tuan-tuan, bila kita sebut tentang mati, dia benda besar. Sebab apa? Sebab kita dah tak boleh ibadat. Nak buat ibadat apa lagi dah? Menyesal tak berguna dah tuan-tuan. Tak berguna dah. Menyesallah macam mana pun dalam kubur, tak boleh bangun dah untuk buat ibadat dalam dunia. Menunjukkan dia benda besar. Tetapi kalau kita masih hidup, kita ada ruang dan peluang untuk buat ibadat. Masih lagi ada ruang. Allah bagi hayat pada kita, Allah bagi umur pada kita. Pergi sembahyang taubat. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. InsyaAllah Allah ni maha pengampun. Nanti nak tidur malam, balik pada masjid, ya Allah banyaknya dosaku ya Allah. Buat solat hajat, buat solat taubat ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Allah maha pengampun lagi. Sebab itu kalau orang tu masih hidup, doakan pada dia supaya dia dapat hidayah. Doakan kepada dia supaya Allah bagi petunjuk pada dia. Jangan kita kutuk dia, jangan kita laknat dia, jangan kita maki dia. Kita doa pada dia, ya Allah berilah hidayah padanya ya Allah, dan kekalkanlah hidayah pada aku. Sebab ada orang yang sibuk minta hidayah pada orang lain, tetapi terlupa untuk minta pada diri dia. Akhirnya dia yang tercabut hidayah. Sebab dia beranggapan bahawa orang lain semua teruk, orang lain semua buruk, orang lain semua tak betul. Dia rasa dia betul. Bila dia rasa dia betul, dia tak taubat kepada Allah. Orang lain bertaubat, dia tak bertaubat. Akhirnya dia mati dalam keadaan tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ni tuan-tuan, mati, urusan mati benda besar. Sebab kita dah tak boleh beribadat, sebab kita dah tak boleh bertaubat. Setiap orang akan mati. Saya sampai di Sarawak pukul 11.55, semayang jemaat 12.45, khutbah sampai pukul 1.30 semayang. Habis semayang, rupanya ada mayat. Ada mayat, semayang mayat pula. Nah, semayang mayat, meninggal hari Jumaat. Alhamdulillah, syukur. Orang yang meninggal hari Jumaat, lepas seksa kubur pada dia, mudah-mudahan. Kan senang nak dapat tuan-tuan. Masalah dia ustaz, memanglah dia meninggal hari Jumaat, tapi dia tak semayang ustaz. Adakah dia lepas seksa kubur? Dia tak semayang ustaz. Nabi kata lepas lah. Masalah dia ustaz, dia tak semayang. Ustaz faham tak? Memanglah saya faham. Dia lepas seksa kubur bukan sebab dia mulia. Hari itu mulia. Mulianya hari Jumaat. Siapa yang mati hari dan malamnya lepas seksa kubur. Man mata yaumul Jumaah aw lataha itqun min azabil qabri, kata Nabi. Lepas daripada seksa kubur. Okey ustaz, adakah perlu saya minta doa, ya Allah matikanlah aku pada hari Jumaat? Jangan. Itu masalah dia ustaz. Adakah kalau dia mati hari Jumaat, besoknya hari Sabtu, adakah dia kena soal pula hari Sabtu? Dah Nabi kata lepas dah. Itu masalahnya, dia tak semayang. Yang kamu kisah pada dia pasal apa? Kisah pada diri kita. Tak adalah macam dia tak semayang, mati hari Jumaat. Tu imam tempat saya ustaz, mati hari Rabu ustaz. Subhanallah.
Kenapa kamu kisah dengan tu imam kamu mati hari Rabu? Bukankah Rasulullah wafat hari Isnin? Adakah Rasulullah disoal dalam kubur? Tak juga. Kalau kita orang yang bertakwa kepada Allah, matilah hari apa pun, tidak ada siksa kubur. Isnin ke, Jumaat ke, Selasa ke, Rabu ke, Ahad ke, matilah hari apa pun, kubur kata ahlan wa sahlan. Dipeluknya mayat kita macam ibu menyusukan anak dia dengan penuh kasih sayang. Dia bukan kira hari dah. Sebab itu tak payah kita nak bercita-cita mati pada hari Jumaat. Bercita-citalah kamu mati dalam orang takwa. Dah. Kubur seronok, malaikat seronok, Allah pun seronok. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sebab tu kita kena jadi orang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa, salah satunya apa? Fastabiqul khairat. Bersegeralah berbuat kebajikan. Kerana persoalan kubur ini persoalan penting. Tadi saya kata bila dah mati, pentingnya apa? Sebab dah tak boleh ibadat. Sebab yang kedua, dah tak boleh bertaubat. Sebab yang ketiga, bermulalah kira bicara kita dengan orang-orang yang kita berurusan dalam dunia. Habislah. Saya ni mengumpat tu imam, pengurusi majlis tadi saya umpat. Saya tak sempat minta maaf dengan dia. Saya mati, maka urusan saya dengan dia akan berada dengan saya sampai hari kiamat. Panjang tu tuan-tuan. Ustaz, saya tak ngumpat dia Ustaz. Habis tu saya tulis dalam Facebook saya Ustaz, saya kutuk dia. Samalah. Tapi Ustaz, saya dah hide post, saya dah delete Ustaz. Hang hide ke, hang delete ke, tetap akan ada urusan di hari kiamat. Itulah besarnya mati. Itulah besarnya mati tuan-tuan. Banner saya tengah-tengah simpang, sikit punya senggak pakai baju batik. Ada orang pergi ambil cat, pergi buat tanduk dua, taring pun dua. Dia tak minta maaf dengan saya, dia tak minta maaf dengan penganjur. Contohnya, mati saya atau mati dia akan adalah urusan di hari kiamat. Panjang tuan-tuan. Ingat senang ke urusannya? Kenapa kamu conteng gambar orang? Kenapa kamu maki orang? Kenapa kamu ngumpat orang? Ni dalam rekod kamu umpat Ustaz Kazim. Lah, pergi cari Ustaz Kazim. Mana nak cari di hari kiamat tuan-tuan? Saya duduk di Ipoh pun tuan-tuan tak jumpa. Saya duduk di Hulu Langat pun tuan-tuan tak jumpa. Saya duduk di Kuala Selangor pun kita tak jumpa. Kita duduk di bumi Malaysia ni pun telefon ada, semuanya ada. Boleh cari dalam televisyen, boleh cari dalam surat khabar pun tak jumpa. Bayangkan di hari kiamat berbilion-bilion manusia akan dibangunkan. Sebab itu tuan-tuan, jangan cari dosa kering. Jangan jadi orang yang suka buat dosa kering. Asal tengok je nak ulas. Asal nak ulas je tengok. Kita jadi pengulas sukan. Biarlah Hasbullah Awang saja yang mengulas. Buat apa kita nak jadi mengulas benda yang kita tak tahu? Aku dengar Pak Mat Tempe dah kahwin 2 ya. Entah, aku tak campur. Orang dah cakap pada aku, kalau dia orang bohong, aku bohong lah. Yang kamu duk kisah Pak Mat Tempe kahwin 2 pasal apa? Kenapa? Dia kahwin tu halal. Tak ada lah. Tak ada apa. Itulah benda yang akan disoal di hari kiamat. Benda yang tak ada mengena dengan kita, benda yang tak ada bertadung dengan kita, benda yang tak bertali mali dengan kita, benda yang tak ada apa-apa daripada segi hukum agama. Buat apa kita nak cakap? Kamu tengok ada anak dia pakai kereta besar. Tengok, besar gila kereta dia ya. Mana dapat duit? Tikam nombor gamaknya. Kenapa kita jadi macam itu? Su'uzan, buruk sangka. Sebab apa? Cepat minta maaf. Fastabiqul khairat. Pergi minta maaf. Tak minta maaf kita,
dia mati atau kita mati, bermulalah kira bicara di hari kiamat. Banyaknya tuan-tuan, oi, kira bicaranya. Tak pasal. Tak pasal. Kita tadi naik kapal terbang, baru nak ditimbang barang. Ditimbang, berat lebih 2 kilo. Sekilo RM25. Tak apa, kita boleh bayar RM25. 2 kilo RM50. Ditimbang. Tu nak berbaris lagi. Dah lah delay. Patutnya naik 11.45. Pukul 2 pun tak naik lagi. Dah lah delay lama. Berbaris pula. Tak kira siapa, hang VIP ke, hang PIV ke, PVC ke, hang baris. Ada satu nyonya tu, saya sudah tunggu lama. Dia marah. Saya mau pergi dulu. Budak hak depan tu kata, nyonya, orang lain pun tunggu lama juga. Pergi belakang lah. Itu apa pasal orang boleh pergi depan? Itu head, red seat ke, hot seat ke apa dia kata. Itu awal punya bayar. Oh, tak boleh ke? Tak boleh. Kasih belakang. Ya Allah tuan-tuan. Itu baru berbaris nak naik kapal terbang. Jangan takutlah nyonya. You dah naik semua baru kapal terbang. Orang masuk awal ke, orang masuk lambat ke, selagi tak cukup orang, dia orang tak terbang. Bila panggil-panggil tak datang, dia orang terbang juga. Tuan-tuan, itulah bandingan hari kiamat. Lebih bagasi, bayar duit. Di hari kiamat, bila kita ni ada masalah dengan orang, kita tak bayar dengan duit. Kita bayar dengan pahala. Kamu mengumpat orang, pahala dipotong. Kamu memfitnah orang, pahala dipotong. Kamu hutang tak bayar, pahala dipotong. Banyaknya. Kamu tak bagi nafkah pada isteri, pahala dipotong. Kamu tak bagi nafkah pada anak-anak, pahala dipotong. Kamu curi kasut di masjid orang, pahala dipotong. Kamu masuk dalam tandas, pergi conteng dalam masjid, pahala dipotong. Banyaknya tuan-tuan. Kamu pergi masjid, kamu basuh kereta kamu, guna air masjid, pahala dipotong. Banyak tuan-tuan. Yang kita akan berurusan banyak. Bila pahala kita sebesar gunung, dipotong, dikais, agak-agak pahala tu besar mana? Mungkin dah sama rata dengan tanah pahalanya. Tiba-tiba ada lagi orang yang minta, wahai Tuhan, ya Allah, saya minta keadilan. Dia hutang saya tak bayar, sekarang saya tuntut balik. Nak bayar dengan apa? Pahalanya dah kering, pahalanya dah habis. Nak cangkul di mana lagi? Allah kata, ambil dosa dia, kamu tanggung. Kamu hutang tak bayar pada dia, sekarang kamu ambil dosa dia, tanggung dosa dia. Dipikulkan dosa atas kita. Daripada pahala yang sebegini banyak, sekarang dah berganti dengan dosa sebegini banyak. Dah jadi muflis. Pahala hilang, dosa orang yang dia tanggung. Ini persoalan yang besar, nama dia mati. Sebab itu sebelum kita mati, atau sebelum orang lain mati, jom kita saling bermaafan. Ustaz, saya dah bermaafan hari raya yang lepas. Selepas hari raya yang lepas, kamu dah buat salah tak pada dengan dia? Saya dah tak buat apa dah Ustaz. Saya dah tak buat apa dah Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada urusan lagi dengan kamu, dengan dia di hari kiamat. Selamatlah kita. Tapi berapa ramai yang kita minta maaf pada hari raya yang lepas? Berapa ramai? Dengan jiran sebelah rumah kita masih lagi belum minta maaf. Yang itu memang Ustaz, saya sampai mati saya tak nak minta maaf Ustaz. Memang teruk jiran saya itu Ustaz. Itulah yang menyebabkan kita ni bermasalah di hari kiamat. Bersegeralah, pergi telefon dia, Din, aku minta maaf Din, yang lepas tu lepas lah ya. Malulah Ustaz, saya pun ada maruah saya Ustaz. Kalau gitu SMS Akum Kak Ne, Din, aku minta maaf ya, yang lepas-lepas tu lepas lah. Mulai hari ni 00 tak stop.
Segala kata cacian yang kau berikan padaku membuatkan ku rasa kosong. Tulis tu kosong. Oh, tak oh di belakang dia pula. Tuan-tuan, kerana persoalan mati ini besar, kita dah tak boleh dah nak hidup balik. Sebab itu kita bersyukur kalau kita diberi peluang yang kedua untuk merasai hidup. Kita jatuh bilik air, koma 2 minggu. 2 minggu koma. Selepas 2 minggu kita sedar. Isteri menangis, abang. Anak menangis, ayah. Nurse pun menangis, pakcik nangis. Hari ni berapa hari bulan? Hari ni 9 hari bulan abang. Berapa hari dah abang ni tak sedar? Dah 2 minggu abang menitis air mata suami ni. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur aku ya Allah. Ni nampak tuan-tuan, nikmat. Saya makan dengan Tok Pengulu, kampung Gitak di Kuching, Sarawak. Namanya kampung Gitak, orang Sarawak. Saya tanya pada dia, Tuan Haji umurnya berapa? 74 Ustaz. Sihat Tuan Haji, makan kambing semua boleh ni? Alhamdulillah Ustaz. Tapi saya sudah buat operation jantung. Dia buka butang. Nampak ni Ustaz. Pak Haji ambil urat dari mana? Urat dari sini Ustaz. Dia tunjuk kaki dia. Alhamdulillah Ustaz. Daripada 4 orang yang buat operation dengan saya hari itu, 3 jalan. Saya je tak jalan Ustaz. Yang 3 dah jalan Ustaz. Alhamdulillah sihat Ustaz. Yang 3 ni tak ada. Allah bagi peluang pada saya untuk buat amalan lagi Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Syukur pada Allah. Allah bagi lagi peluang tuan-tuan. Tapi ada orang yang Allah tak bagi peluang. Sak mati terus. Dia tidur malam, sedar dalam kubur. Mana pula gelap ni kita sedar dalam kubur tuan-tuan. Sebab itu jom kita buat baik. Fastabiqul khairat. Sebelum sampai saat mati itu, setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Yang dibawa amalan itu tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala kata selepas mati baru Allah Ta'ala sebut hidup. Dan sekarang kita berada di alam kehidupan. Saya semayang dekat dengan satu tempat di kota ilmu, kota Samarahan, Sarawak. Saya semayang maghrib. Saya ada ceramah di Institut Perguruan Sarawak. Ceramahnya lepas Isyak, 8.30 malam. Sana Isyak awal. Tuan-tuan kalau nak buka puasa awal, pergi Sarawak. Awal buka puasa je tuan-tuan. 6.40 dah buka puasa. Jadi saya semayang maghrib di situ. Habis semayang maghrib, saya tengok budak-budaknya ambil satu kitab. Janganlah kita memilih dunia dalam kehidupan kita. Dunia adalah sementara. Dunia adalah daki. Dunia adalah benda yang kotor. Hendaklah kita menumpu kepada akhirat kita. Hai, saya duk hai saja. Duk hai. Lala saya bye-bye. Adakah dunia ini jahat? Adakah dunia ni Nabi suruh buang? Adakah dunia ni daki? Saya bawakan satu cerita. Satu hari Nabi berjalan dengan sahabat-sahabatnya. Nabi tengok ada bangkai kambing yang sudah busuk berulat di tengah-tengah jalan. Nabi berhenti. Nabi tanya, wahai sahabat-sahabat, kenapakah tuannya membiarkan bangkai kambing ini terkangkang di tengah jalan? Maka sahabat jawab, sebab dah busuk ya Rasulullah, sebab dah berulat ya Rasulullah, biarkanlah di situ. Maka Rasulullah berkata,
Begitulah Allah melihat kepada dunia. Lebih buruk daripada tuannya melihat bangkai kambing ini. Itu hadisnya. Jadi ulama-ulama membincangkan, adakah dunia ni Allah benci? Sedangkan Allah sebut di dalam Al-Quran, Allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan segala benda dalam dunia ini untuk kamu, wahai manusia. Allah kata segala benda dalam dunia ni Allah ciptakan untuk kita. Habis tu kenapa Allah benci pada dunia sedangkan dunia ni Allah cipta untuk kita? Sebab itu tuan-tuan buka dalam kitab Minhajul Abidin, dapat jawapan. Buka dalam bab zuhud, buka dalam bab dunia, baru tuan-tuan dapat jawapan. Apakah maksud dunia yang Nabi sebut bangkai kambing itu? Yang Nabi maksudkan ialah, kalau kambing itu disembelih, dilapah, dimasak elok-elok, makanlah. Sebab ada satu lagi hadis. Ada lagi satu hadis. Satu sahabat Nabi pergi berubat satu ketua kampung yang sakit kena gigit kala jengking, tak lega-lega. Maka orang-orang kampung ni minta sahabat Nabi ni tolong ubatkan, jampikan. Sahabat Nabi kata, boleh aku ubatkan, dengan syarat aku ada 30 orang, seorang seekor kambing hadiah, upah aku ngubat tok ketua kamu. Kata orang kampung, silakanlah. Sahabat Nabi ni baca surah Al-Fatihah 7 kali. Diludah hanya di tempat gigitan kala jengking, dengan izin Allah sembuh. Maka orang kampung pun bagi seorang seekor. Jadi sahabat-sahabat tak berani nak makan kambing tu, sebab mereka teringat ayat Quran, wala tashtari bi ayatillah thamanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Baca Fatihah dapat kambing, murahnya harga Fatihah, seekor kambing. Tak berani makan sahabat-sahabat, tuan-tuan. Akhirnya bawa balik kambing ke Madinah, dipikul heretnya, hoi hoi ya hoi, bawa balik ke Madinah. Bila sampai dekat Rasulullah, Rasulullah kata, kalau kamu tak nak, bagilah dekat aku. Tadi Nabi tak mau, itu bangkai kambing. Sekarang Nabi mau pula kambing. Sebab itu bangkai, yang ni kambing yang masih hidup, sembelih elok-elok, masak makan. Begitulah maksudnya. Kambing, bangkai kambing tadi, itu lambangnya benda dosa. Itu lambang dunia yang kotor. Itu lambang dunia yang najis. Itu lambang dunia yang penuh dengan maksiat. Allah melihat maksiat itu lebih buruk daripada kamu tengok bangkai kambing. Tetapi kalau dunia yang kamu buat itu benda yang baik, itulah pengorbanan yang baik. Macam kamu korban seekor lembu, macam kamu korban seekor kambing, Allah ambil daripada kambing. Maka Imam Ghazali kata, dunia yang Allah benci ialah dunia maksiat. Walaupun kamu hiaskan maksiat itu secantik-cantiknya, buat pertandingan Ratu Cantik, grand. Semua orang yang kena tengok Ratu Cantik, semua kena pakai kot dengan tie. Yang perempuannya kena pakai labuci, labu kundo. Buat di tempat hotel 10 bintang. Dibuat siaran langsung seluruh dunia. Pengadil-pengadilnya adalah orang yang hebat-hebat. Jennifer Lopez, Queen Lopez, semua letak di situ. Hebatnya, grandnya, dibuatkan dengan persembahan yang paling hebat. Gangnam Style buat persembahan. Hebat. Hebatlah macam mana pun kamu buat, dosa yang kamu buat lebih busuk daripada kambing, bangkai kambing. Itu maksudnya. Sebab tu kita jangan buat maksiat. Walaupun maksiat itu kita hias begitu cantik. Ni, kita buat ceramah agama ni, kita rasa ceramah agama, kita rasa kuliah agama.
Tetapi kalau saya mengisi ceramah perdana malam ini dengan memaki orang, dengan mengumpat orang, dengan memfitnah orang, ini bukan dunia yang baik. Ini dunia yang kotor. Sebab saya memaki orang, saya mencarut, saya bercakap benda yang tak betul. Walaupun namanya ceramah perdana, walaupun saya pakai serban, walaupun saya mulakan dengan salam, walaupun saya baca ayat Quran, tapi saya bercakap tanpa fakta, tetap dibenci perbuatan saya. Itulah dunia. Kamu semayang, Masya Allah, ambil air semayangnya 4 kali. Sebab was-was. Dah naik di atas, aku belum masuk kaki, patah balik. Dah naik di atas, ya Allah, kepala pula terlupa. 4 kali dia. Sampai orang pegang dia, dah cukup dah, kamu dah semayang semua dah. Bila dia semayang, tuan-tuan, dia semayang bukan kerana Allah, dia semayang riak kerana manusia. Allazina hum yura'un, kata Allah. Mereka yang riak dalam beribadat, dunia mereka lebih buruk daripada bangkai kambing tadi. Itulah maksudnya. Tetapi kalau kita buat dunia kita begitu baik, Masya Allah, begitu baik, maka Allah memberikan pahala kepada apa amalan yang kita buat. Sehinggalah Nabi kata, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercucuk tanam kamu untuk akhirat. Apa yang kita buat dalam dunia ni, Allah ambil kira dan Allah balas di hari kiamat. Untungnya tuan-tuan hidup. Sebab itu, sementara kita masih hidup, sementara orang sekeliling kita masih hidup, mari kita buat baik dengan mereka. Buat baik dengan diri kita dan buat baik dengan orang sekeliling. Kita buat baik dengan mak kita sementara mak masih hidup. Saya pergi Sarawak ni tuan-tuan, dia orang minta ceramah dah 6 bulan. Sejak daripada bulan 2, bulan 1 minta, bulan 9 ni baru kosong. Dia orang tanya pada saya, bila lagi ustaz nak datang? Saya kata tak tahu lah, saya pun sibuk, tak dapat nak datang. Jadi kenapa yang mereka jemput? Sebab saya bawa dia orang pergi umrah. Balik daripada umrah seminggu, mak dia orang meninggal. Jadi bila meninggal, dia orang telefon saya, ustaz, mak kami sudah meninggal ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kata, mak tuan haji baru je balik umrah. Orang yang balik umrah ni Allah hapuskan dosa. Balik 3 hari demam, koma, meninggal. Mana ada dosa? Mak tuan haji balik kepada Allah dalam keadaan putih bersih. Jadi dia kenal daripada situ. Dia panggil saya ceramah, dia uruskan ceramah-ceramah di tempat-tempat yang minta. Tuan-tuan, saya nak cerita pada tuan-tuan, masa saya bawa dia orang pergi umrah, saya tengok mereka ni jaga sungguh mak mereka. Mak mereka ni daripada KLIA lagi duduk atas kursi roda lah, daripada di rumah duduk atas kursi roda lah. Masa mak dia cek nak pergi ke Mekah, buat pemeriksaan doktor, baru tahu mak dia kanser. Tahap dah tak boleh nak ubat dah. Selama ni mak dia duk mengadu pedih hulu hati, pedih hulu hati. Orang tua kampung, pedih hulu hati dibubuknya minyak naman cau ciwit, gamat. Dia bukannya nak pergi hospital. Jaga-jaga makcik-makcik yang mana sakit pedih hulu hati, besok pergi hospital. Bila buat nak pergi ke Mekah, periksa-periksa makcik ni kanser makcik. Tak apalah, kanser-kanser lah, makcik nak pergi Mekah umrah. Balik-balik tu dah tak dapat dah, memang terus koma, meninggal. Tapi sepanjang saya tengok mereka tuan-tuan, Masya Allah, baiknya anak-anak ni dengan mak mereka. Baiknya tuan-tuan, saya menitik air mata. Tengok ada anak yang dukung mak, naik atas kepada tobang tangga sikit punya tinggi ke tuan-tuan. Tangga tinggi tu duk usung mak naik atas. Dia bukan boleh tarik dengan wheelchair.
usung naik tuan-tuan, duduk sebelah, jaga mak di Mekah, di Madinah, jaga sungguh. Bila saya pergi rumah mak dia, saya ziarah rumah mak dia, rumah arwah mak dia ni, ustaz, inilah rumah mak kita orang ustaz. Punya ramai tuan-tuan anak beranak ni. Anak beranak saja 11 orang, campur dengan cucu dengan cicit, tahu berapa orang. Penuh sesak dalam rumah dia. Bila saya sampai tu udah macam yang berhormat saya ni. Semuanya ambil gambar perak. Ini kakak sulung, ini abang sulung, ini adik bongsu ustaz. Masa makan dalam meja panjang tu, atas meja panjang tu, dia cakap, ustaz, kami semua bersyukur. Kami semua bersyukur ustaz. Kami bela mak kami sehabis-habis baik. Kami puas hati. Saya ucap tahniah pada mereka. Tuan-tuan, cuba ingat balik, mak kita dah meninggal. Adakah kita puas hati bela mak kita? Bapa kita dah kembali ke rahmatullah. Adakah kita puas hati layan mak kita? Sekarang baru menyesal. Ustaz, masa mak saya mati pun saya tak balik ustaz. Tadi masa saya sedang makan sup giabok tadi pukul 7.10 tadi, orang telefon. Sampai semayang mayat pun dia tak mau, tengok mayat pun tak nak mau, ziarah mayat pun tak mau, dia kunci bilik, duduk dalam bilik. Orang ketuk pintu, keluarlah, tengok jenazah mak ni, keluarlah. Tak nak keluar tuan-tuan. Dia tanya pada saya, ustaz, apa amalan dia ustaz, yang sampai tengok mayat pun tak nak, semayang mayat pun tak nak, apa pun tak nak, sedangkan itu mayat mak dia ustaz. Saya kata, mana tahu, tanya dia lah. Saya tak tahu. Tuan-tuan bayangkan, masa mak mati, itu kali terakhir nak tengok mak. Ada anak yang tak sanggup tengok mak dia. Keras hatinya. Itu dah mati. Sebelum puasa yang lepas, ada 3 orang yang hantar mak dia ke sekolah saya sebab dia tak nak bela mak. 1 dihalau, mak dia bawa beg, bawa tongkat 1, jalannya mengengkang, balancing dah lari, orang tua, alignment pun tak betul lah. Begini jalannya. Ada pondok kosong tak? Makcik nak masuk pondok. Kenapa makcik nak masuk? Menantu makcik halau. Menantu perempuan. Ya. Lepas tu anak biar pula. Anak kata, mak, tak payahlah mak bergaduh dengan Siti mak. Mak pergilah sekolah Ustaz Kazim. Anak boleh cakap macam itu. Saya pun mana nak cari pondok makcik. Pondok saya cuma ada 100 buah pondok. Semua dah penuh makcik. Tolonglah Ustaz. Kalau Ustaz tak bagi, makcik nak duduk di mana Ustaz? Saya pun cari-cari pondok, ada 1 orang. Boleh tak kongsi sekejap? Boleh ha? Mai duduk sekali dengan dia. Saya telefon anak dia. Saya bagi tempoh 3 hari, minta ambil balik. Dia kata, Ustaz, tak payah bagi tempoh-tempoh. Memang saya tak nak ambil. Astaghfirullahalazim. Sombongnya. Saya kata, okey, Assalamualaikum. 2 minggu hari raya, 2 minggu puasa, makcik ni dapat pondok. Kita bagi dia duduk. Hari Isnin dia datang jumpa saya, dia ucap terima kasih dan dia kata, Ustaz, nanti hari raya Ustaz jangan panggil anak makcik, jangan panggil siapa-siapa pun keluarga makcik, main beraya dengan makcik. Makcik tak maulah dengan mereka. Saya kata, makcik jangan putus silaturahim. Dah Ustaz, makcik terasa. Anak boleh halau. Jadi makcik nak raya di sini. Saya cakap makcik, kita bila raya semua orang balik makcik. Tak apa, makcik nak duduk seorang. Lah saya pun tak balik, duduk teman dia raya. Tuan-tuan, apa punya anak ni tuan-tuan? Itu satu kes. Kes yang kedua, sebelum puasa juga, naik Mercedes hitam, cermin hitam, semua hitam. Dia keluar, dia pergi dekat pondok pengawal.
Saya nak jumpa Ustaz Kazim. Pengawal kata ustaz sedang mengajar, pukul 11.30 baru dia free. Saya nak hantar mak saya ni, nak duduk dengan dia. Pasal apa nak hantar? Sebab kami dah tak boleh nak bela. Kami sibuk. Jadi kami harap dia boleh dapat di sini, ada ramai kawan, ada orang tengok dia. Kalau dia sakit demam, ada orang tengok dia. Jaga saya ni, memang saya dah latih. Kalau macam tu kena bangun. Ingat ini welfare. Itu dia jaga. Maklum tuan-tuan, jaga saya semua orang perempuan. Ya ke ustaz? Ya, umur 64, 70 itu jaga sekolah saya. Yang pondok-pondok, yang makcik-makcik warga mas, kerja tak ada, anak tak bantu duit, saya bagi mereka kerja jaga. Garang gila tuan-tuan. Ingat ini welfare ke? Orang Ustaz Kazim nak bela, masuk balik mak hang ni. Cengihnya. Tu cara dia habaq kat saya. Lepas tu makcik, orang tu ambil tak mak dia balik. Ustaz, mak dia sendiri cakap, tolonglah ambil saya, mereka dah tak mau bela saya. Mak dia sendiri cakap macam itu. Dah bawa beg dengan baju putih, semua duk menangis, ambillah saya, nak jumpa Ustaz Kazim juga. Dah kak pergi masuklah kereta, balik tu anak kak. Anak dia hempuk pintu kereta, jalan. Apalah nak jadi ni tuan-tuan? Sedangkan tu mak kita yang mengandung, yang melahir, yang mengasuh, yang menyuap makan, yang basuh berak. Tapi ada orang tuan-tuan, saya tak tahulah. Sebab tu kalau tuan-tuan di sini duk dengar orang duk kutuk saya, duk tibai saya macam-macam dalam blog, bawa dia naik van, jom main melawat sekolah saya. Kalau hang boleh buat macam mana saya buat, kutuklah saya. Hang seorang anak yatim pun hang tak bela, hang cakap banyak. Seorang pun ibu yang dibuang oleh anak hang tak bela, hang cakap antibai Ustaz Kazim. Berapa ramai orang yang hemodialisis hang bela, abang? Saya bukan riak tuan-tuan, ni dalam rumah Allah saya tak riak, tapi saya nak tunjuk. Di sekolah saya ada 6 orang hemodialisis. Siapa tanggung? Siapa cari duit? Ni hak saya tak balik tengok isteri, tak balik tengok anak, tak balik tengok ni cari duit. Tuk tampung mereka tuan-tuan, saya kena cari RM80,000 sebulan. Ni hak anak yatim, yang fakir miskin, yang sakit kencing manis, yang sakit buah pinggang, seminggu 3 kali cuci, sekali cuci berapa, dapat baitul mal berapa ringgit sangat, dapat welfare berapa ratus sangat, nak tak cukup. Tapi yang banyaknya duk tibai saya, hentam saya dalam Facebook tibai, dalam blog pun tibai, saya main ceramah pun hentam, boykot. Sedangkan dia tak main dengar pun apa yang saya nak cakap. Dia duk dengar sikit dalam YouTube, dia tibai, sikit dia tibai. Ini penyakit tuan-tuan, penyakit kita. Tu belum lagi dia jumpa orang yang murtad. Siapa nak bela orang murtad tuan-tuan? Orang etis. Datang satu perempuan, dia kata, Ustaz kata Allah itu ada. Perempuan belum kahwin. Ya, Allah itu ada. Kalau Allah itu ada, sekarang saya nak tengok mana Allah. Subhanallah. Mana Allah Ustaz? Saya nak tengok mana Allah. Saya dengar CD Ustaz, saya cari Ustaz, sekarang saya jumpa Ustaz depan muka saya, depan mata saya. Kenapa saya nampak Ustaz? Sebab Ustaz ada, saya nampak. Sekarang Ustaz kata Allah ada, saya nak tengok macam mana saya tengok muka Ustaz. Saya kata mengucapkan istighfar banyak-banyak. Ni orang etis tuan-tuan, orang Melayu, orang Islam. Saya kata relax dulu kat meja ni, kat dahaga ni. Kita ambil air botol dalam peti sejuk saya tu, di pejabat saya tu, tak, minum dulu kak. Dia ambil geduk-geduk. Terima kasih Ustaz. Tadi akak dahaga ke? Dah minum air tadi, apalah, hilang dahaga.
Sekarang saya nak dahaga Ustaz. Tadi akak kata akak dahaga kan. Sekarang saya nak tengok dahaga akak. Mari saya tengok. Dia diam. Tadi akak kata dahaga. Bila saya dah bagi air, akak minum, dahaga akak dah hilang. Sekarang saya nak tengok dahaga tu pergi ke mana. Mana nampak dahaga? Dahaga rasa lah. Tadi akak kata setiap benda yang ada nampak. Setiap benda yang ada perkataan dia nampak. Dahaga tu nampak, dahaga tu rasa, dahaga tu perkataan. Mana dahaga tu? Saya nak tengok. Tak boleh lah. Begitulah dengan Allah. Allah tu ada. Kita boleh rasa wujudnya Allah itu. Tak nampak tapi dia ada. Kalaulah dia nampak, dia sudah jadi macam kakak. Kenapa kakak nampak saya? Sebab saya makhluk. Kenapa saya nampak kakak? Sebab kakak makhluk. Makhluk sama makhluk nampak. Tetapi kalau kita nampak Allah, tu Allah, tu Allah, tu Allah, maknanya Allah dah jadi makhluk kak. Allah tak sama dengan makhluk. Sebab tu kita tak nampak. Kalau nampak, dah jadi macam kakak, dah jadi makhluk. Kak faham? Hoi tuan-tuan. Okey, saya boleh terima penjelasan Ustaz. Saya dengar ceramah Ustaz. Ustaz kata Allah tu maha pengasih, maha penyayang. Okey. Saya mula dirogol oleh abang saya ketika saya berusia 9 tahun. Soalan saya pada Ustaz, kalau Allah maha penyayang, kenapa Allah biarkan saya dirogol selama 5 tahun? Sampai saya tingkatan 2 saya dirogol, tingkatan 3 saya dirogol. Tak ada siapa tolong saya. Kenapa Allah biarkan abang saya rogol saya? Sakitnya, pedihnya, terseksa jiwanya. Kalau Allah maha penyayang, kenapa Allah biarkan? Astaghfirullahalazim. Kalau makcik-makcik lah, dia bertanya pada makcik-makcik macam itu, makcik-makcik nak jawab apa? Akak bayangkan, saya dirogol akak. Masa tu di mana Allah? Makcik jawab apa? Ya tak ya juga. Dengan makcik murtad sekali. Orang-orang macam inilah yang saya bela tuan-tuan, yang duduk di sekolah saya, selain pada yang hafal Quran. Kita nak Islam bukan sekadar boleh bercakap. Kita nak Islam, kita kena buat kerja. Bercakap siapa pun boleh. Cakap tak henti-henti, hentam orang tak henti-henti, siapa pun boleh. Sebab itu saya kecewa, saya sedih, saya frust. Saya tak nak bergaduh-gaduh dengan orang. Sebab itu saya isytiharkan dah, saya akan berpencin pada 28 November 2013 tahun hadapan. Daripada buat ceramah macam ni, tak datang dah tuan-tuan. Ini kali awal, kali akhir datang masjid tuan-tuan. Saya tak mau dah. Saya bela orang susah, saya bela orang murtad, saya bela orang yang masuk Islam, saya Islamkan orang, saya bela anak yatim, saya ngajar orang 1000 orang di sekolah saya. Tapi yang saya dapat ialah cemuhan, maki-makian. Baik saya berhenti, baik saya tumpu 1000 orang ni. Habis tu Ustaz, macam mana nak bayar Ustaz kalau Ustaz tak ceramah? Itu urusan Tuhan. Allah bagi rezeki. Kalau agak-agak saya tak mampu nak tanggung dia orang, saya bubarkan sekolah dia orang. Balik rumah masing-masing, duduklah masing-masing. Saya nak duduk dalam gua. Saya frust tuan-tuan. Saya sangat frust. Saya bukan ahli politik. Saya bukan politician. Saya bukan nak tanding pilihan raya. Saya adalah pendakwah. Saya adalah penceramah. Tapi berapa banyak orang politik tiba saya, hentam saya. Sepatutnya tengok apa yang saya cakap betul atau tidak, bukannya terus hentam saya. Kaji apa yang saya cakap betul ataupun tidak. Sebab kita ni akan mati. Kita akan disoal oleh Allah. Bila kita akan disoal oleh Allah, Allah pesan kepada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah tahu di kalangan kamu siapakah yang paling baik amalan dia.
Allah nak tengok amalan siapakah di sini yang paling baik. Allah tak nak tengok siapa amalan yang paling banyak. Allah nak tengok amalan yang paling baik. Maka amalan yang paling baik ialah fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu buat kebajikan. Allah tak tengok sembahyang kita 20 atau 8. Allah tengok siapa yang paling bermutu dalam sembahyangnya. Ada orang yang buat 20 rakaat tarawih, Allahu Akbar, tapi lajunya macam setengah jam sembahyang. Ada orang yang buat 8, aku ikut Rasulullah 8 je, tapi sembahyangnya 15 minit. Rasulullah 2 rakaat 3 surah, kamu 8 rakaat 3 surah. Inna a'tayna qul huwallah, inna a'tayna qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas. Nabi Muhammad 2 rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kita hari ni duk tikai 8 20 8 20. Aku nak buat 8 macam Rasulullah buat. Kalau gitu tiru sampai habis. Nabi buat 8, 2 rakaat 3 juzuk tuan-tuan, 3 surah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, habis. Bersamaan hampir 6 juzuk. Tuan-tuan cuba buat tarawih 2 rakaat 6 juzuk, tinggal tu imam seorang, tak datang dah malam besok. Oh, konon-konon nak tiru Rasulullah, tirulah Rasulullah, silakan, tapi janganlah mempertikaikan orang yang buat yang lain. Sebab 20 pun tidak salah, 14 pun tidak salah, 16 pun tidak salah, 10 pun tidak salah, 12 pun tidak salah. Jangan kurang dari 8 saja. Senangnya Islam, tuan-tuan. Senangnya agama Islam, tapi kita yang menjadikan Islam tu jadi payah. Islam adalah senang. Tuhan nak tengok mana yang terbaik. Tuhan nak tengok mutu. Mutu. Okey Ustaz, saya masukkan duit RM100, sahabat saya masukkan RM1000. Jadi yang mana yang terbaik Ustaz? Antara 100 dengan 1000, mana yang besar? 1000 lah kot, 1000 lah yang ikhlas, 1000 yang ikhlas. Tetapi RM1 yang ikhlas lebih besar daripada 1000 yang tidak ikhlas. Sebab itu Allah tengok pada hati kita. Nak tengok pada hati inilah yang dipanggil amalan terbaik. Tuan-tuan, cubalah kita jadi, mulai hari ini kita jadi orang terbaik. Saya jadi ustaz yang terbaik, ustaz yang terbaik. Tuan-tuan kalau datang ke sekolah pondok saya, pukul berapa pun saya balik, subuh mesti kena datang, mesti kena datang. Ni saya sampai ni habis ceramah pukul 9.30 sampai pukul 1. Berapa jam saya tidur? Pukul 5 bangun, 5.30 sampai sekolah. Masuk waktu semayang 6-10 minit semayang, habis semayang 6.25. Buat kuliah subuh sampai 6.45. Mesti kena buat contoh. Kalau ustaz pengetua sendiri tak semayang subuh, contoh apa? Letih tak letih apa tak kira jalan. Ustaz tak penat ke ustaz? Tak. Ustaz tak letih ke? Alhamdulillah tak letih. Ustaz sakit tak? Sakit, kerja mana? Tidur cukup? Tak cukup. Bila saya tidur? Dalam kereta. Allah bagi kekuatan. Sebab tu tuan-tuan, kita amalkan yang Rasulullah kata. Minum air zam-zam, makan habatus sauda, minum madu, makan kurma ajwa. 4 benda ni tuan-tuan sentiasa ada di rumah, sentiasa ada dalam kereta saya. InsyaAllah tuan-tuan, ambil yang Nabi cakap. Bila kita ambil yang Nabi cakap, InsyaAllah badan sihat. Badan sihat. Air zam-zam, janganlah sekali minum 1 gelas macam ini, kopak lah duit kita. Minumlah gelas kecil tu, hak kita beli kat Mekah tu, gelas kecil tu, kecil sekali dengan gelas-gelas boleh telan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sembuhkanlah penyakit aku ya Allah. Bukankah air zam-zam itu ubat mengikut niat kita? Ambil habatus sauda 3 biji. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah Nabi. Ibu ubat. Semua ubat boleh sembuh dengan habatus sauda, melainkan penyakit mati. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ambil madu lebah. Di rumah saya tuan-tuan madu lebah berlambak. Pi mana pun saya cari madu lebah yang original. Orang bagi kadang-kadang, orang main hantar dengan sarang-sarang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ambil bubuh dalam gelas macam ni, kacau dengan air, minum. Kurma ajwa, kalau ada duit saya beli, tak ada duit saya tak makan kurma. Ya, 7 biji sehari ajwa. Nak dapat daripada mana? Saya pergi Pulau Pinang, singgah dekat Yusof Tayo. 7 ringgit. 7 biji, 7 biji sehari. Dia dapat menghilangkan penyakit toksin dalam badan kita. Saya ni kalau buka belakang saya ni, kalau saya buka sekarang ni, tuan-tuan lari. Badan saya penuh dengan bekam. Sebab semalam saya bekam di Sarawak. Saya bekam di Sarawak semalam. Satu ustaz dia buat bekam. Petang semalam saya free pukul 4 petang. Ceramah pukul 8.30. Dia main bekam. Bila main bekam tuan-tuan, darah tak ada. Bukan tak ada darah, darah semua bersih. Luar biasa ini ustaz. Ustaz tu Indonesia, luar biasa ini ustaz. Enggak ada darah pekat, enggak ada darah kotor. Lagi sekali ya kita pam ustaz ya, pam dia pam. Habis depan dia tembak pam lagi sekali pam. Luar biasa ini ustaz. Enggak ada darah pekat kotornya keluar. Ni bila kita makan yang sunnah Nabi tuan-tuan, darah elok. Jom kita buat. Jadilah ustaz yang terbaik. Bila datang berceramah, mengajarlah pada orang. Sebab yang datang di sini nak mengaji, yang datang sini nak dapat ilmu, ajar betul-betul. Itulah ahsanu amalah. Jadikan contoh pada orang, mengajar betul-betul. Jangan bila sampai di atas meja, kita sampai buku surat mana ni? Mana tu lupa lah. Maknanya dia tidak ada homework di rumah. Bila nak mengajar, membaca kurang, baca buku kurang, baca akhbar kurang, tak ada ilmu yang nak disampaikan. Cubalah jadi ustaz yang terbaik. Bila mengajar, semua orang faham. Orang keluar daripada masjid dengan penuh kefahaman. Orang balik daripada masjid dengan penuh kasih sayang. Ustaz yang baik ialah ustaz yang meninggalkan jemaah masjidnya dalam kasih sayang. Bukan ustaz yang meninggalkan jemaahnya dalam keadaan berpecah belah. Itu belum terbaik. Jadilah pembaca khutbah yang terbaik. Jadi tuan-tuan, saya pergi sembahyang satu masjid, duduk saf tengah-tengah. Yang angkat tabung macam budak-budak tadi, tabung Jumaat, seorang laki-laki yang OKU, lembek angkat tabung. Saya tengok orang depan saya ni ambil duit, dia bercakap ketika imam berkhutbah, ini RM5, aku nak bagi RM1 je, bak balik 4. Astaghfirullahalazim. Menung saya tuan-tuan. Budak yang OKU tadi cakap, musim lakar lah lagi balik dia pusing round satu masjid, dia patah balik RM4 gambar. Tok imam sudah berok baca Astaghfirullahalazim. Habis mayang Jumaat, saya tanya Tok Imam, Syekh, kenapa ustaz tak tegur yang mereka duduk menyimbang tadi? Tak ada dalam teks. Habis tuan-tuan, kalau saya tegur, saya rosak sembahyang. Orang khutbah dengan saya bercakap sekali, saya habis kuat, saya cuit saja.
Saya kalau dia tanya, apa syuk-syuk? Udah bergaduh pula. Sebab tu yang boleh bercakap pada masa itu ni, bukan mimbar, orangnya. Kalau kita jadi pembaca khutbah yang hebat, Masya Allah, tak ada siapa yang bercakap. Sebab itu tuan-tuan panggil saya baca khutbah. Siapa yang bercakap, saya diam. Siapa yang bercakap, saya diam. Bila diam, dengar suara orang tu je, dua orang yang bercakap. Lama-lama dia orang perasan, semua orang tengok dia. Minggu depan tak cakap dah. Kadang-kadang saya buat gila, tuan-tuan. Walaupun saya bukan gila, saya buat gila. Tuan Haji, saya sedang khutbah, jangan bercakap. Empat, tuan-tuan. Lantaklah, malulah kamu. Saya nak selamatkan kamu dari dosa. Patut ucap terima kasih dan bagi kurma dekat saya, hadiah. Kurma tangkai tu hadiah, pasal saya tegur. Tuan Haji ni, tuan-tuan, minggu depan sama ada dia tak cakap atau tak datang terus, tu je, tuan-tuan. Kita jadi orang yang buat perubahan. Kalau kita jadi imam, jadilah imam yang terbaik. Imam yang terbaik, yang sentiasa meningkatkan mutu bacaannya, yang sentiasa hebat mutu bacaannya. Sebab tu saya jumpa dengan Tok Syekh Imam Syekh Alam ke apa, yang suara macam orang Arab, nama apa ke, dia Syekh Karim ke apa ke, lupa saya pun. Dia datang dengar ceramah saya di dataran Syekh Alam. Saya ni ceramah sebulan kali di dataran Syekh Alam. Petang ceramah tengah-tengah padang, orang duk main bola, duk main naik basikal, saya ceramah situ, anjuran jaiz. Saya pun dah habis ceramah pukul 7 petang, makan dengan pegawai jaiz apa semua ni. Tok Syekh tu ada, dia bagi saya album dia. Saya tak kenal dia. Ni ustaz, ni bacaan Quran ni. Oh, ni Tok Syekh harap mana pula ni, padahal dia lah. Dia kata, ustaz, tu ana lah. Oh, astagfirullah, saya tak perasan ustaz, nampak macam Arab sangat pakai macam ni. Ni tak pakai igan, ni anda tak perasan. Tuan-tuan tahu masa saya nak balik, dia kata apa kat saya? Ustaz tolong dengar bacaan saya. Kalau ustaz nak tegur apa-apa, tegurlah di nombor telefon saya. Ustaz telefon saya. Kalau ustaz nak tegur ada bacaan tak betul ke, tajwid lari ke apa, tolong ustaz lah. Saya kata, Tok Syekh, saya yang kena mengaji dengan Tok Syekh, bukan Tok Syekh saya kena tegur Tok Syekh. Dia duduk di Mekah berapa belas tahun, dia bercakap Arab berapa belas tahun, duduk mengaji talaqi dengan Tok Syekh berapa belas tahun. Saya ni pula nak tegur dia, tak ada pasal. Tapi waraknya, saya cakap malam ni pasal dia tak ada, tuan-tuan. Itulah nama dia warak. Tapi ada Tok Imam yang bila orang tegur dia, dia marah. Tok Imam ni nak tegur sikit, bacaan Tok Imam tu ada lari sikit. Ana jadi imam 30 tahun, tak ada siapa tegur ana. Sudah, tuan-tuan. Entah baru balik 2 tahun, 2 bulan nak tegur ana. Sudah, bergaduh pula, tuan-tuan. Ni kunci masjid, ni kunci sejadah, entah ambil, ana nak balik. Sampai sekarang tak datang dah, tuan-tuan. Memanglah hang jadi imam 20 tahun, hang tak ada orang tegur, kamu tak ada orang tegur. Ustaz yang mengajar tak tegur kamu, sebab masa ustaz tu mengajar, ustaz jadi imam, Tok Imam duduk belakang ustaz. Bila masa ustaz nak tegur Tok Imam, asal ustaz mengajar, Tok Imam kata, ustaz, fadal, sila jadi imam ustaz. Ustaz pun Allahu Akbar. Cubalah tiap-tiap kali ustaz mengajar, Tok Imam berebut jadi imam. Habis semayang, jumpa Tok Guru, tuan, bacaan saya tadi tak mana tak kena, itu yang paling bagus. Ini tidak, ustaz jadi imam ustaz, Allah, ustaz tu pun tu kaedah dia. Kalau kita jadi pengurusi masjid, jadilah pengurusi masjid yang paling bagus, yang paling bagus. Saya tengok tadi, saya sampai je, tuan-tuan, saya tengok gambar, carta, hadis pilihan lah, kata-kata nasihat lah, berlambak-lambak buat di luar tu, bagus. Saya tengok ni, saya puas hati.
Puas hati nombor 2, saya masuk dalam masjid ni, saya rasa tenang sangat. Tenang, sejuk sangat. Aircon. Ada masjid yang hangat, tuan-tuan, aircon tak ada. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, mudah-mudahan Masjid As-Sabirin ni tuan-tuan menjadi yang terbaik daripada pengisian ceramahnya, kuliahnya, jawatan kuasa pentadbirnya, jemaahnya, kerjasamanya. Kita buat yang terbaik. Ni saya tak pergi tandas lagi ni. Saya kalau pergi masjid kompon pergi tandas. Saya pergi tandas di Sarawak, nah tandasnya begini tuan-tuan, clear, bersih, selaknya ada. Ini balik ke Semenanjung ni, wallahu alam, selak tak ada tuan-tuan. Itu susah hati saya. Itu sebab pen ni sentiasa di poket. Ini senjata untuk selak ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan, jadilah yang terbaik. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan, saya tak kata sekolah saya terbaik, tak, tapi saya cuba nak jadikan yang terbaik. Tuan-tuan kalau datang ke sekolah saya, cuba tengok meja-meja di sekolah saya. Kalau ada conteng-conteng, tulis-tulis nama, lukis orang lidi, lukis Angry Bird, tolong beritahu saya. Di sekolah saya tidak ada conteng-conteng, tuan. Kalau ada yang conteng, itu orang kianat. Budak-budak di sekolah saya tidak boleh duduk dua kaki macam ni. Siapa yang duduk kerusi dua kaki macam ni, saya potong kaki kerusinya. Bukan kaki dia, kaki kerusi dia. Dan dia akan duduk dengan dua kaki kerusi sampai habis sekolah. Akhirnya tak ada kaki patah. Siapa yang nak masuk ke tandas masjid, pen kena tinggal. Dia masuk tandas, dalam 2 minit saya ikut belakang. Bila dia nak keluar, dia tengok saya ada, dia masuk balik, dia kunci. Dia bersihkan semua masjid, baru bersihkan tandas, baru dia keluar. Tuan-tuan datang ke tandas sekolah saya, kalau ada conteng-conteng, kalau ada busuk-busuk, beritahu saya. Tak ada tuan-tuan. Kita latih budak-budak, sebab kita disuruh oleh Allah jadi yang terbaik. Di sekolah tahfiz saya, budak-budak belajar 5 bahasa: Mandarin, Tamil, Inggeris, Arab, Melayu. Besok 5 mata pelajaran ini kata pengantar. Budak-budak sekolah saya semua pandai cakap Cina tuan-tuan. Hafal Quran, cakap Cina boleh, cakap Arab boleh, cakap Tamil boleh. Ni untuk masa depan dia orang. Kita buat yang terbaik. Sebab tu orang bagi sedekah, saya buat. Orang bagi sedekah, saya buat bangunan. Tuan-tuan boleh buka tengok bangunan sekolah saya dalam laman web saya, www.albarakah.org. Kolam renang ada sekolah saya tuan-tuan. Kolam renang yang paling besar sekali, nama dia Lombong, bekas Lombong. Pelajar-pelajar sekolah saya diwajibkan belajar berenang, ambil sunnah Rasulullah. 2 tahun ni mesti clear berenang. Selepas ini, tahun depan mereka akan belajar menunggang kuda pula, baik laki-laki atau perempuan. Sekarang mereka belajar berenang. Banglo kita tu ada kolam renang, belajar berenang. Ni kita nak buat yang terbaik. Bukan setakat boleh hafal Quran je tuan-tuan, kena belajar tafsir supaya dia faham Quran yang dia baca. Kalaulah kita ini jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang terbaik, yang ingat bahawa kamu akan disoal dengan apa yang kamu memimpin di dalam dunia. Bila kita ni buat yang terbaik, insya-Allah. Kalau kita jadi peniaga terbaik. Kalau kita jadi suami terbaik. Jadi isteri terbaik. Jadi mak bapak terbaik. Jadi anak-anak yang terbaik. Ini target kita dalam bulan Syawal. Dah lagi seminggu nak habis ni. Dah tak lama dah nak habis tuan-tuan. Yang mana boleh habis puasa 6, habis lah. Saya pun tak habis lagi. Lagi 2 hari lagi. Besok lusa nak habis lah. Open house banyak sangat. Elok nak puasa, tak makan sate, berasap-rasap, sedap pula, buka lah tuan-tuan. Tapi iman tak kuat ni payah tuan-tuan.
Rasa rugi pula tengok kawan dia makan lemang, puak lemang. Ada yang jadi ketuk-ketuk kulai lemang. Ustaz, lemang ustaz. Hai, buka lah puasa, Allah malakal sumtu. Itu tuan, pukul 12 Allah malakal sumtu. Ni cabaran nak buat macam mana? Baik benda sunat tuan-tuan. Kita buat yang terbaik. Jadi anak yang terbaik. Jadi suami terbaik. Sebab Nabi kata, mana-mana suami yang tak bagi nafkah pada isterinya, samalah kedudukannya hamba yang lari daripada Tuan. Apa hukum hamba yang lari daripada Tuan? Hukumnya ialah sembahyangnya ditolak. Mana-mana suami yang tak bagi nafkah pada isterinya, kedudukannya macam hamba yang lari daripada Tuan, sembahyangnya ditolak. Walaupun hitam dari ini tuan-tuan. Ini berat tanggungjawab kita sebagai suami. Sudah cakap dah tuan-tuan banyak kali dah. Kalau isteri kita mengadu, seluar dalamnya putus getah, wajib suami ganti seluar baru, bukan getah baru. Dia pergi kedai jahit, dia minta getah. Nah getah dah ada. Kamu buka getah lama, kamu jahit getah baru. Dah, beli seluar baru tuan-tuan oi. Ini seluar baru pun tak beli, getah-getah pun tak beli. Dia bagi pin je. Ni pin, kamu ikat di situ. Isteri pun ambil nah pin situ. Pergi masjid tuan-tuan, elok masuk melundeh seluar. Orang tegur, ni siapa punya ni? Kata dia. Ya Allah. Allah tak mau macam itu. Jadi orang terbaik. Tuan-tuan, saya ni mengaku saya ni jahat dengan isteri saya. Zalim. Sebab tu saya ni tak nikah ramai. Kalau saya menikah ramai, tahulah lagi banyak dosa saya agama. Bukan jumpa tuan. Minggu lepas saya di Thailand 4 hari. Minggu lepas 4 hari di Thailand. Balik hari Rabu. Kemudian hari Khamis saya pergi Forum Perdana TV1. Terus besoknya pergi ke Sarawak. Sampai sekarang tak balik rumah tuan-tuan. Sebab tu saya kata, kalau saya menikah banyak pun rugi. Kan buat apa pun. Tuan-tuan, sebab tu ada orang yang nak menikah dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya sanggup jadi isteri Ustaz nombor 2, nombor 3, nombor 4 pun tak apa. Janji Ustaz kahwin dengan saya, sebab saya nak belajar dengan Ustaz. Saya kata tak payahlah kau. Kalau kau kahwin dengan saya, confirm kau kena tinggal di rumah. Baik kau jadi anak murid saya, di mana-mana kau boleh ikut. Bye-bye. Bye-bye. Siang. Sebab tu saya kena minta maaf kat isteri saya. Saya tinggal dia banyak. Minta maaf pada anak-anak sebab tinggal dia banyak. Ni nak sampai pukul apa? Besok pukul 7, pukul 5.30 keluar lah. Ni dia tuan-tuan. Jadi kena minta maaf. Walaupun saya pergi ceramah pun saya kena minta maaf. Sebab tugas saya juga ialah jaga isteri dan anak-anak. Sebab tu bila saya balik ke rumah, takkan saya nak ceramah lagi. Pukul 1 katalah, pukul 1 sampai, takkan nak ceramah lagi. Elok dia buka pintu, Assalamualaikum. Allah berfirman, dah tuan-tuan oi. Takkan dia masuk bilik air, saya ketuk pintu, Iza buka pintu Iza. Nabi bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu an, saya tak boleh dah, saya kena hiburkan dia, pujuk dia tuan-tuan ni beli kat Sarawak ni buat ni manik apa beli kat hang ni, apa tu nama dia. Ni apa pun tak beli lagi dia bengang tuan-tuan. Sebab tu saya kata dah pada tuan-tuan, abang-abang pujuklah isteri abang-abang, pegang tangan dia, duduk atas katil nyanyi tak apa. Aduhai adinda, dengarlah madah kekanda, tercurahlah cinta ahai nyawa padamu juga. Tu nama dia Kesetiaan Kasih. Lagunya tahun 1964, Seri Andalas, Ahmad Mahmud dengan Sarimah. Balikkan cari lagu tu. Kalau tuan-tuan pasang lagu tu dekat dia, tuan-tuan nyanyikan, mesti isteri suka. Yes. Janganlah nyanyi lagu rock, Cinta Sakti, janganlah. Apa hai pula tuan-tuan. Jadi tuan-tuan cukup sekadar itu, ya.
Mungkin ini kali terakhir kita jumpa di sini, ya, sebab saya dah ambil keputusan untuk berhenti berceramah pada tahun hadapan. Tapi ceramah dalam CD tetap kita keluarkan. Ini adalah pengedar CD kita yang baru, Cik Muhammad Farid. Ya, mungkin CD-CD ceramah saya di pasaran sekarang susah nak didapati sebab penerbit yang lama telah berhenti membuat CD saya. Sekarang kita lantik Cik Farid ni pula. Jadi tuan-tuan yang mana nak order CD, nak jadi wakil penjual dan sebagainya, boleh ambil nombor telefon Cik Farid ni, dia di Kuala Lumpur juga. Jadi tapi dalam radio tetap saya ada, dalam televisyen tetap saya ada, dan insya-Allah saya akan buat siaran langsung dalam streaming daripada internet dan sebagainya, kuliah-kuliah saya di sekolah. Sebab saya ada 1000 pelajar, saya nak tumpu pada mereka. Biar 1000 pelajar ni, pelajar tahfiz ada 150 orang. 150 orang ni dalam tempoh 5 tahun akan ada pelapis-pelapis penceramah-penceramah ni. Kalau saya asyik ceramah pada orang, tak ceramah pada dia orang, tak ada barisan pelapis. Yang kita nak ialah barisan pelapis itu, ahsanu, itu yang terbaik. Jadi tuan-tuan, saya anjurkan, saya alu-alukan tuan-tuan untuk melawat ke sekolah saya. Silalah, datanglah melawat. Orang Singapura sampai, mereka sampai, orang Arab sampai, orang kampung Canggang tak sampai. Datanglah tuan-tuan. Jadi bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, tuan-tuan boleh dapatkan CD-CD ceramah saya di luar sana. Termasuklah buku saya, Tuhan Sedang Menguji Kita, yang terbaru. Tadi saya tengok dalam internet, buku saya duduk pada kedudukan nombor 2. Alhamdulillah. Ya, best seller nombor 2 di Malaysia setakat ni lah. Kan, alhamdulillah. Saya I'm not bad lah. Okay lah. Dan ada album saya yang terbaru bersama dengan kumpulan Rabbani. Jadi tuan-tuan nak dengar suara saya menyanyi, dapatkan album saya dengan Rabbani. Pastikan yang ori. Ya. Jadi semua jualan ini dimasukkan pada tabung sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah Manjoy. Terima kasih pengurusi, terima kasih Nazir, terima kasih sahabat kita, sahabat saya dan ibunya yang menjemput saya, yang bersusah payah berbulan-bulan menjemput. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.